orang umur 23 positif juga. Positif, tapi bila umur muda macam kamu ni, dia suruh kuarantin dekat rumah aja. Sebab kamu masih ada antibody yang kuat kan, masih ada kekuatan. Kalau macam umur cikgu ni, cikgu dah takut tau. Sangat-sangat rasa takut. Kamu jaga mak-mak kamu tu. Kalau kamu rasa Adam, kalau duk rasa duk pergi keluar tu, duk suka mak pantang, mak suruh pergi kedai, mak suruh pergi speedmart. Hello, Miss Rosa. Yes, Trooper Agus. Miss panggil saya ke? Agus, Agus ada mute student tak? Saya mute student. Okay, sekejap Alright, saya mutekan sekarang. Dan okay, thank you Trooper Agus. Alright, welcome. Okay. So kamu jaga diri tau, sebab musuh ni kita tak nampak. Fansuri, bila mak suruh pergi kedai tu, jangan duk pergi meronda satu taman Fansuri. Balik, bukan boleh kira hampa anak lelaki, naik Y suku hampa jadi 3 suku. Betul? Balik rumah cepat-cepat, fikir mak, fikir abah. Okey, hari ni Mami nak sambung sebab minggu lepas Mami dah ajar tentang milenial, bagaimana penentangan rakyat, betul tak? Ni dekat sini. Okey, bagaimana penentangan rakyat, cikgu Mami dah ajar. Kemudian 4.4, penyerahan Sarawak kepada British, Mami dah ajar. Mami dah cerita kau-kau kenapa Vandenbroek nak serahkan Sarawak kepada British. Mami dah cerita wujudnya gerakan anti penyerahan di Sarawak, betul? Ni tinggal last dah, habis dah. Iaitu sekarang penyerahan Sabah. Habis dah, bab 4. Nanti kita masuk bab 5. Okey. Tadi siapa tulis? Tadi cikgu tak sempat baca. Dia kata dia dapat sejarah apa? Tell me, siapa dapat sejarah A? Mami happy ni. Ada kan? Ada satu student kan dia tulis. Yeay, Alhamdulillah. Ya Allah, happynya Cikgu Syamil. Syamil dapat 91. Alhamdulillah. Lagi? Siapa lagi? You dapat B+. Okey, kalau sekarang ni, kamu kan form 4. Kalau sekarang kamu dah mampu cecah 65 and above. 65 Mami cakap. 65 and above. Kamu SPM A dah. A+, Alhamdulillah. Siapa yang dapat A+, A- ke B+ ni, I'm really say congratulations. Cikgu dah happy dah. Kalau sekarang kamu boleh letakkan diri kamu untuk dapat 65. Dengar petua Mami ni. Untuk dapat 65, mesti SPM nanti kamu dapat A. Sebab bila sampai peringkat SPM yang sebenar, dia kena turunkan dia macam sekarang. Cikgu nak bagi tahu. Kalau sekarang sampai peringkat trial, sampai peringkat trial, untuk dapat A+, mesti markah dia 90 and above. 90 sampai 100 lah. Okay. A+, 80 sampai 89. Memang Mami nak cerita. Sebelum mulakan kelas, baca doa dulu anak-anak. Baca doa. Jangan lupakan Allah di saat apa pun. Di saat menuntut ilmu, di saat menghadapi kesusahan, di saat kesenangan, ingat Allah. Baca doa dulu. Dah. Okay, dia macam ni tau. Mami nak tunjuk SPM ni. 90 hingga 100 A+. Okay, 80 hingga 89 A. 70 sampai 79 A-. 65 sampai 69 B+. 60 sampai 64 B. 55 sampai 59 C+. 50 sampai 54 C. 45 sampai 49 D. 40 sampai 44 E. Okay. Mami nak cerita ni. Petua dia. Dengar betul-betul. Kalau sekarang kamu berjaya letakkan kedudukan kamu dekat sini. Semua subjek kamu berjaya letakkan kedudukan kamu dekat sini, hampa terror gila. Mami cakap betul ni, hampa terror gila dah kalau hampa berjaya, kalau you all berjaya meletakkan markah, grade markah untuk semua subjek 65 sampai 69, 65 and above. Hampa dah terror gila. Okay, ini markah ni akan dikira sampai peringkat trial SPM. Tapi bila SPM yang sebenar, bahagian ni dah boleh jadi A- ni. Dah boleh jadi A-. 58, 59 dah boleh jadi A-. A+ saja dia akan maintain macam 80 ke atas. Sebab tu kadang-kadang bila kamu tengok yang scholarship yang offer by corporate company, contohnya Shell, Petronas, okay, Maybank, Tabung Haji, Sandabi, dia akan offer kepada student yang dapat 7 A+, contoh. 8 A+, 9 A+ tu lagilah goyang kaki dekat rumah. Nanti akan ada company-company hebat yang meminang kamu untuk dia taja kamu.
Cikgu bagi tahu siap-siap ni. Kalau nak SPM kamu nanti, 9 subjek SPM kamu nanti, kamu dapat 8 A+, 7 A+, 9 A+, hampa goyang kaki je kat rumah. Akan ada corporate company yang meminang kamu dekat sekolah base kepada result kamu. Dia akan taja kamu, bagi scholarship pada kamu, belajar di bawah tajaan dia. Sebab apa? Otak yang cerdik ni dipanggil modal intelek tau. Modal intelek adalah kekayaan sesebuah negara sekarang. Kekayaan sesebuah negara sekarang bukan diukur dengan berapa banyak simpanan emas, berapa banyak simpanan logam, berapa banyak bahan mentah dia. No. Kekayaan negara-negara di dunia diukur berapa ramai modal intelek dia. Berapa ramai rakyat dia cerdik. Rakyat yang cerdik ni penting untuk memacu pembangunan negara. Sebab tu modal intelek adalah harta negara. Siapa yang dapat 7 A+, 8 A+, 9 A+, you believe me, akan ada company datang meminang kamu untuk taja kamu, bagi kamu scholarship, bagi beasiswa pada kamu, beli taja kamu. Sepanjang kamu belajar, kamu ni memang sonok kot ditaja, lepas tu dia pegang kamu. Okay, kalau antara anak-anak kawan cikgu ada yang dapat dengan Petronas. Petronas bila nak masuk ke universiti dia tu, diorang interview tough juga. Sebab dia nak tengok budak tu bukan sekadar cerdik dari segi akademik, tetapi dia ada satu outstanding, dia boleh melontarkan idea secara spontan. Dia boleh, dia ada self confidence. Sebab tu jangan malu tak bertempat tau. Budak student Melayu ni kadang-kadang cikgu bagi tahu dia ada perasaan malu tak bertempat. Dia tak faham, dia tak mau tanya. Takut nanti tanya kot salah kot, soalan tu nampak macam bodoh, nanti orang gelak kat dia. Pasal apa hangpa nak malu? Cikgu heran. Sebab tu kamu ambil tindakan tak mau tanya cikgu. Kamu biarkan guru tu dia pilih, dia dapat gaji, cukup bulan dia dapat gaji. Yang kamu tak faham. Especially kalau kamu masuk MCP, kamu bayar tau. Bayar tau anak-anak. Appreciate your parents' money. When you not understand, tanyalah. Bukankah ini satu ruang untuk kamu bersoal jawab? Bukan cikgu tu nak pergi cekik kamu pun. Faham? Kenapa nak takut dengan kawan? Ada kawan kamu dia kata nanti kawan-kawan pandang pelik. Kenapa kita perlu takut dengan manusia? Semua manusia ni mati masuk dalam tanah juga. Jadi tanah juga. Kenapa kita takut? Dia nak kutuk, biarlah dia kutuk sampai hewat mulut pun. Dia nak mengata kita, tu nak tunjuk pandai tu, tu pura-pura nak cari attention seekers lah tu. Lantak dia lah, biarlah dia mengata sampai hewat mulut pun. Dia dapat apa? Dia dapat apa? Ada korang bagi kat dia 1,000. Ada korang bagi kat dia 2,000. Tak ada kot. So why you have to worry? Tak marah, cikgu cakap je, buang perasaan malu. You must build satu keyakinan diri. Keyakinan bahawa hampa boleh belajar walaupun dalam kekangan sekarang. Keyakinan bahawa berapa ramai student Malaysia yang tak boleh belajar cara online, but you choose online online medium untuk belajar. So kamu yang terbaik lah. Okay, tu je. Okay, ini Mami nak pesan. Kalau kamu mampu sekarang untuk buat semua subjek kamu berada pada tahap ni, you believe me, SPM kamu A nanti. Okay, sebab SPM yang sebenar dia akan turunkan graf. Kenapa dia kena turunkan graf? Sebab dia kena fikirkan pelajar-pelajar di Sabah dan Sarawak. Kamu kena ingat, ada sekolah-sekolah di Sabah Sarawak, student dia dalam 5 hari pergi sekolah, belum tentu dapat pergi 5 hari. Mungkin faktor perhubungan, faktor kesusahan hidup, faktor duduknya jauh kan. Jadi 5 hari bersekolah, dia orang tak boleh pergi hari-hari. Kamu sekarang dapat dapat belajar cara online. Berapa ramai student yang tak dapat peluang ni? So that's why nanti peringkat SPM yang sebenar, markah tu akan dilonggarkan, kuartal tu akan dilonggarkan. So that's why cikgu kata, pegang, aku dapat 65 ke atas semua subjek, you are safe. You are safe. Okay, so sekarang hari ni Mami nak mulakan di Sabah. Pergi dekat 4.6. Habis hari ni 4.6. Lepas tu Mami nak bagi soalan kebat. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Okey, 4.6. Penyerahan Sabah kepada penyerahan Sabah. Okey, kepada siapa yang baru masuk kelas Mami, dalam bab 4 ni kita fokus tentang perubahan pentadbiran British. Kamu kena ingat dalam bab 4 ni kita terangkan keadaan negara kita selepas penjajahan Jepun. Selepas Jepun balik, siapa yang mentadbir negara kita. Okey, selepas Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua, ingat sebab bab 3 kita belajar tentang konflik, betul? Konflik. So kamu belajar tentang Perang Dunia Kedua. Apabila Presiden Amerika Syarikat, Sir Harry Truman, nama dia Sir Harry Truman, membuat arahan untuk menggugurkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan September 1945, maka seluruh tentera Jepun yang berada di Asia Tenggara balik, tinggalkan Asia Tenggara dan balik ke negara dia. Ketiga itu negara kita berada dalam tempoh kekosongan politik selama 2 minggu. Tiada Jepun,
tiada British. Dan dalam tempoh 2 minggu itu, negara kita dicacah merbak, dihuru-harakan oleh anggota PKM dan MPAJA. Okay? Sebab nanti dalam bab 6 kamu akan belajar secara detail tentang komunis. Cikgu akan ceritakan detail. Okey, selepas 2 minggu negara kita dihuru-harakan oleh keganasan komunis, maka British memperkenalkan satu pentadbiran bentuk tentera yang dikenali sebagai British Military Administration, BMA. Buat ni dulu 1941 hingga 1945 Jepun. Okey, kemudian 1945 BMA. 1946 Malayan Union diperkenalkan di negara kita. Dan cikgu dah ajar tentang Melayu. Melayu adalah satu pentadbiran yang British gabungkan seluruh 11 negeri di Tanah Melayu kepada satu pentadbiran yang diketuai oleh Gubernur. MPAJA itu adalah Malaysian People Anti-Japanese Army. Siapa mereka ni? Orang Cina. Okay, orang Cina. Yang ketiga, Jepun menjajah negara kita. Jepun bencikan Cina dan Cina bencikan Jepun. Kenapa orang Cina bencikan Jepun? Sebab Jepun telah serang Cina sebanyak 2 kali. Okay, peperangan Jepun dengan Cina ni menimbulkan penderitaan kepada rakyat Cina. That's why orang Cina sangat bencikan Jepun. Bila Jepun masuk ke negara kita, orang Cina yang bencikan Jepun, mereka lari masuk dalam hutan. Dan mereka ini dilatih oleh anggota PKM untuk mengangkat senjata, untuk bertindak secara gerila bagi menentang Jepun. Dan mereka inilah dikenali sebagai Malayan People Anti-Japanese Army, MPAJA. Faham? MPAJA ni maksud dia satu unit cawangan di bawah PKM yang dilatih, mereka latih orang-orang Cina yang lari masuk ke dalam hutan. Okey, kemudian pentadbiran Malaysian ini diperkenalkan oleh British pada 1 April 1946. Ingat balik, cikgu dah terangkan, Malayan Union ni adalah satu pentadbiran British yang sangat-sangat ditentang oleh orang Melayu. Kenapa orang Melayu menentang Malayan? Ada beberapa sebab. Pertama, sebab Malayan Union itu menghakis kuasa raja, menafikan kuasa raja-raja Melayu. Kedua, sebab Malayan Union itu menyebabkan status quo atau hak-hak istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal telah hilang. Ketiga, kerana Malayan Union itu menyebabkan berlakunya pemberian kerakyatan secara longgar terhadap golongan imigran, iaitu kerakyatan secara jus soli yang menyebabkan imigran dengan mudah akan menjadi rakyat Tanah Melayu. Dan kenapa ini ditentang oleh orang Melayu? Sebab kemasukan imigran yang tiada had, akan menyebabkan berlakunya penguasaan ekonomi dan orang Melayu akan hilang hak-hak ekonomi di bumi sendiri. Ini orang Melayu marah dengan Malayan. Dan Malayan Union juga ditentang kerana tindakan biadab Sir Harold Michael yang mengugut, memaksa dan tidak memberi masa yang cukup kepada Sultan untuk berfikir, dan Sultan terpaksa menandatangani perjanjian Malayan Union. Akhirnya Malayan Union itu ditentang. Imigran tu maksud dia kemasukan buruh dari China dan India, alif. Okay, mereka dikenali sebagai imigran. Kenapa British membawa masuk buruh dari China dan India secara beramai-ramai ke negara kita, alif? Sebabnya apabila British menjajah negara kita, mereka memperkenalkan satu aktiviti ekonomi yang dibuat secara besar-besaran, dikenali sebagai ekonomi dagangan. Okay? Ekonomi dagangan ni maksud dia aktiviti ekonomi yang dikomersialkan, yang dibuat secara besar-besaran, bertujuan untuk pasaran antara bangsa. Dan bila British masuk ke negara kita, antara sektor ekonomi yang dikomersialkan adalah perlombongan biji timah dan perladangan getah. Sebab hasil getah dan hasil biji timah diperlukan oleh negara barat untuk menjayakan revolusi perindustrian. Faham? Okey, bila British memajukan sektor perlombongan biji timah dan perladangan getah, British tidak pernah mempelawa orang Melayu. Malah jika ada orang Melayu yang nak tanam getah di kawasan tanah mereka, akan dihalang oleh British. Sebab bagi British, mereka tak nak orang Melayu menjadi bangsa yang kaya dan cerdik di bumi sendiri. Sebab jika orang Melayu menjadi kaya, menjadi bangsa yang kaya atau bangsa yang cerdik, maka gagallah harapan British untuk menguasai tanah Melayu. Sebab tanah Melayu adalah milik orang Melayu dan orang asli. Faham? Cikgu nak kamu fahamkan. Jadi ketika British memperkenalkan ekonomi dagangan, orang Cina, imigran dari China dan India dibawa secara beramai-ramai, beratus ribu, sehingga mereka menjadi kaum yang kedua dan ketiga terbesar di negara kita sehingga kini. Ni cikgu cerita dari sudut sejarah. So don't hard feeling kepada student yang Chinese or Indian ke, don't hard feeling dan keep saying that, oh Cikgu Rosakila ni bias Cikgu Rosakila ni rasis lah, keep saying that immigrant. No, cikgu cerita daripada sudut sejarah, please. Okay, kalau ada hati yang terasa, cikgu minta maaf. Sebab cikgu kena berterus terang bila cikgu bercerita dari sudut sejarah. Kamu kena faham benda tu, okay? Don't create the fake sentence ke apa ke. Okay, jadi semasa British membawa masuk imigran Cina dan India tu, British tidak pernah meminta izin kepada orang Melayu. Tak pernah.
Kenapa British perlu minta izin? Sebab dia menjajah tanah Melayu. Maka dia rasakan mereka adalah tuan-tuan kepada orang Melayu. Semua imperialis barat, semua penjajah barat, apabila mereka menjajah negara-negara di Asia Tenggara, mereka merasakan bahawa status sosial mereka adalah lebih tinggi dari penduduk tempatan. Okay? Dan mereka sangat memandang rendah penduduk tempatan. That's why ketiga mereka membawa masuk imigran Cina dan India untuk bekerja di sektor perlombongan biji timah dan peladangan getah di negara kita. Mereka tidak pernah minta izin orang Melayu. Dan kemasukan itu secara beramai-ramai, tiada had. Okay, tiada had. Dan ketiga itulah bila British, kenapa British pentingkan orang Cina dan orang India? Sebab mereka yang menjayakan usaha British untuk menguasai biji timah dan getah. Bukan orang Melayu tau. British membiarkan orang Melayu dengan ekonomi tradisional mereka, dengan ekonomi sara diri mereka, iaitu bercucuk tanam dan melakukan kegiatan perikanan. British biarkan orang Melayu kekal di kawasan tradisi, jadi petani, jadi nelayan. Sebab tu bila kita nak merdeka, bangsa yang paling miskin, bangsa yang paling ketinggalan di negara kita adalah orang Melayu. Faham? Yes. Cikgu nak kamu fikir, kamu nampak tu dari sudut sejarah. That's why kamu tahu, bila kita, nanti kamu akan belajar, bila kita nak merdeka, ada beberapa langkah yang kerajaan terpaksa ambil untuk memajukan masyarakat luar bandar. Masyarakat luar bandar tu dirujuk kepada siapa? Dirujuk kepada orang Melayu. Sebab orang Melayu yang tinggal di luar bandar. Luar bandar tu adalah kampung. Faham? Faham tak? Cikgu nak kamu buka minda kamu untuk faham benda ni. Okey, sebab tu bila British memperkenalkan Malayan Union, dia kata dalam Malayan Union itu golongan imigran akan mendapat kerakyatan secara jus soli dan menjadikan semua bangsa di tanah Melayu sebagai bangsa Malayan Union. Ini yang menyakitkan hati orang Melayu. Dan orang Melayu kata, kenapa kami perlu disama taraf dengan imigran Cina dan India padahal kami penduduk asal? Ini sebab orang Melayu menentang Malayan Union. Cikgu nak kamu buka minda tu, bukan kerana kita rasis, bukan. Dia waktu tu, macam cikgu dah cakap banyak kali, dia waktu tu seolah-olah macam kamu sekarang nampak orang Nepal, nampak orang Myanmar, nampak orang Indo, nampak orang Bangla. Kamu nak tak mereka jadi rakyat Malaysia? Kamu nak tak? Kamu tanya pendapat kamu sekarang. Tak nak, tahu pun tak nak. Macam itulah perasaan orang Melayu dulu. Sebab bila orang Cina dibawa masuk, orang India dibawa masuk untuk jadi golongan imigran bekerja di sektor perlombongan biji timah dan getah ni, waktu tu tak wujud perpaduan. British mengamalkan dasar pecah dan perintah, meletakkan kaum-kaum yang berbeza dengan jenis pekerjaan yang berbeza. Orang Cina diletakkan di kawasan perlombongan jadi pelombong biji timah. Orang India duduk kawasan estate jadi penoreh getah. Orang Melayu kekal di kawasan kampung. So wujud tak perpaduan? Tak wujud. That's why orang Melayu melihat waktu tu orang Cina dan orang India seperti sekarang kita melihat orang Bangla, orang Myanmar, orang Vietnam. Macam itulah kita tengok. Okay, so ni bukan don't think about racist ke, don't think about Cikgu Rosakila bangkitkan isu sensitif perkauman ke, bukan. This is dari sudut sejarah. I have to explain benda yang berlaku supaya kamu tak anggap cikgu ni rasis. Okay, so Malayan ini ditentang oleh penduduk tanah Melayu. So kamu faham Kemudian pada tahun yang sama juga di Sarawak. Okay, di Sarawak berlaku penyerahan Sarawak kepada British. Penyerahan kepada British. Apabila waris terakhir keluarga Sarawak iaitu Byner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British dan kekal sejak tarikh ni, sejak tahun 1946, sejak Julai 1946 sehinggalah Sarawak masuk ke dalam Malaysia, kekallah Sarawak menjadi tanah jajahan mahkota British peristiwa ni. Okay, peristiwa penyerahan Sarawak tu dia lebih penting daripada Sabah sebab Sabah tidak wujud penentangan. Sekarang kita nak belajar pada tahun yang sama juga what happened kepada Sabah. Ni kita belajar dekat 4.6 ni. Clear anak. Hai Muhammad Atik ke? Cikgu tak nampak nama penuh Muhammad apa tu ATI. Cikgu nampak ATI je. Apa? Muhammad. Hai Amir Adli, Amu handsome-nya nama. Hai Nur Aliatul. Hai Atif. Pandailah cikgu teka Atif. ATIF. Betul tak Atif? Tadi cikgu teka dia sebab dekat TV ni, dekat screen TV ni, dia tulis ATI ... sebab tak boleh baca lagi kan nama kamu kat belakang. So cikgu just guess lah Atif. Hai Wan Nur Bara. Betul ke sebutan cikgu? Hai Wan Nur Dawisha. Welcome to MCD. Okay, ni sekarang cikgu nak cerita pasal Sabah. Okay, Sabah ni untuk pengetahuan kamu mulai tahun 1881. Tulis kau nak tahu. 1881 hingga 1941 Sabah dijajah